peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Maksud ini antara benda-benda yang kita nak jaga dalam Islam tu, dia semuanya ada tertib, ada dia punya disiplin tu. Boleh tak puasa? Siapa yang tak boleh puasa? Orang perempuan kan, salin apa semua, yang uzur tak puasa. Kita sakit boleh tak puasa. Lagi siapa yang tak boleh puasa? Ni Pak Nazir dulu. Yang tak ada Pak puasa, Nazir dulu. Terlantar kan. yang tak boleh puasa, yang tak nak puasa lah. Macam tu. Orang bersalin. Tak boleh tu puasa. Tapi ganti, jangan tak ganti. Itu bahasa sedikit je. Macam mana? Oh, anak-anak muda. Okey Pak Ya, sekarang ni itulah kemahiran tu kita kalau boleh tu, sebab anak muda kat kampung ni dia banyak yang tak tahu apa kursus-kursus kemahiran yang ada ditawarkan kerajaan. Jadi penting juga lah tu. Kita risau orang budak-budak muda yang tercicir ni. Tidak ke universiti, tidak. Sekarang banyak dah keluar. Dia sebenarnya ilmu kemahiran ni, kalau kita daripada zaman dulu pun sebenarnya kalau kat kampung lah, kita cerita kat kampung ni, memang ilmu kemahiran ni dia, cuma kemahiran tu dia bukan nak pergi kelas dulu zaman dulu lah. Ini cerita zaman dulu kan. Kemahiran ni apa, kalau kita dekat sawah padi, mahirnya tanam padi, sabit, tengok tanah, macam mana nak racun, macam mana, itu kemahiran. Tapi oleh kerana zaman kan dah berubah, kan? Sekarang nak sijil baru walaupun berkaitan sawah, nak kena ada sijil, kena apa, orang nak tengok dia ni datang daripada mana, apa dia punya, dan kena belajar ada ilmunya tu kan. Daripada. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita peringkat saya ingat bukan peringkat Malaysia saja, sekarang peringkat dunia pun dia telah mengangkat bahawa TVET tu apa tu TVET ni singkatannya apa ya? Kemahiran lah. Kemahiran lah. Dia technical vocational. Kalau zaman dulu, kalau ingat tak, kalau dulu kita ada Institut Pertanian, Institut Kemahiran Mara. Lagi apa lagi? Institut yang tu. Dulu sekolah kalau lepas SRP, atau dulu SRP ke LCE. Kalau zaman dulu kan dia tak boleh masuk. Kalau ingat ada zaman dulu sebelum kita, kalau dia sampai tu dia tak boleh masuk tingkatan 4. Ya betul. Tak boleh naik kelas lah. Bukan dia tak boleh mengikuti pelajaran. Dia boleh pergi dekat vocation atau pertanian. Dulu menganggap bahawa ini kalangan yang terkicir, tapi sebenarnya ni mainstream. TVET ni. TVET ni mainstream. Sebab kalau kita tengok, baru ni kita dengar pengumuman-pengumuman ni buat oleh syarikat daripada Jerman, daripada apa semua kan. Dia punya ni memang menarik kan. Sekarang dia memang memberikan fokus kepada TVET tu. TVET ni memang sekarang lagi. Sekarang ni ada di peringkat kerajaan dia ada majlis TVET tu. Sekarang ni yang pengurusikan siapa? Timbalan Perdana Menteri. Kan, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, dia pengurusikan ni, dan dia menjadikan Majlis Amanah Rakyat tu Mara kan. Yang ini Amrin, sekarang ni TVET ni dia bukannya pelajaran yang macam dulu setakat jahit, make up apa dah. Bukan masak. Sekarang ni dia pergi high teknologi. Macam apa yang pergi bawah laut tu namanya apa? Maritim. Bukan yang bawah laut, maritim tu dia kat atas. Offshore, yang bawah laut, dalam laut tu. Cari gali punya tu. Siapa yang nak turun ke bawah laut? Bukan setakat laut. Dasar dia tu. Sampai dasar laut tu. Kalau tidak, dia macam mana dia nak buat galian apa tu semua, menggali, buat welding, buat itu TVET. Kan, ilmu tu sangat dia punya teknologinya tinggi, yang dia kalau kita kerja dan kita ada kemahiran itu. Kalau setakat welding yang dalam air tu, kalau tak profesional, dekat atas pun dia tak duduk. Itulah. Dia memang sekali buat akan terus jadi. Itu dalam oil and gas. Lepas tu sekarang ada pula yang aero angkasa. TVET para aero angkasa. Anak saya sebenarnya salah seorang masuk TVET kemahiran ni. Dia tak masuk universiti, tapi masuk kemahiran mengenai pengurusan kapal terbang ni. Dia lah yang check
sebelum kapal berlepas ataupun selepas kapal turun. Sekarang dia bekerja di AS ya. Itu kalau betul-betul zaman apa tu ekonomi itu tengah sedap, gaji dia tak kurang daripada 15,000 13,000. Tapi sekarang ni Amrin, kita tengah usaha, tengah nak cari satu jalan supaya khususnya anak-anak tahfiz. Anak-anak tahfiz ni kan banyak dia dekat pondok-pondok. Dekat sini macam dekat sini kan ada pondok. Tapi masalahnya mereka ni betul lah dia hafiz. Dia hafal Quran, dia pandai, dia apa semua, tetapi daripada bidang kemahiran selepas daripada itu dia yang sangat menjadikan dia terhad daripada bidang dia. Sebab tu sekarang ni kita juga memberikan salah satu daripada adalah TVET tahfiz. Maknanya anak-anak yang tahfiz tu kan budak-budak lagi. Tetapi mereka baru ada kemahiran. Maksudnya bukan salah kemahiran daripada agama, mungkin dia di pondok tu bagi. Tapi kerajaan juga perlu memberikan mereka peluang untuk masuk dalam TVET. Contohnya di bidang kalau dalam yang berkaitan tu untuk jadi tukang sembelih. Tukang sembelih. Rumah-rumah sembelih. Rumah sembelihan. Betul juga tu, sebab sekarang ni puasa raya Korban kebiasaannya yang tukang-tukang sembelih semua dah lanjut usia. Itu salah satu khusus yang bagus juga tu untuk generasi muda untuk menyembelih. Sebenarnya dia nanti kita cuba usahakan lah. Dulu kita buat khusus untuk jadi penyembelih binatang halal untuk sembelih. Kemahiran ni kena ada. Kalau yang ini kita boleh hantar dia orang pergi luar negara pun. Sebab penyembelih tu kena Islam. Lepas tu dia ada kemahiran, dia kena tahu. Tapi kita kena ajarlah. Kerana ada bidang tu, maksudnya dia bukan sekadar sembelih, dia mesti ada kemahiran tentang haiwan tu sendiri. Ada kemahiran tentang melapah tu sendiri. Yang penting sekarang industri halal. Halal itu yang sebenarnya yang melayakkan. Contoh Australia, dia perlu penyembelih halal untuk daging dia masuk ke pasaran negara-negara Islam. Penyembelihan ni kita setakat sembelih ayam. Saya tak ada masalah lah sembelih ayam. Yang tak ada ni nak sembelih lembu ke kambing. Siapa nak hantar lembu dengan kambing? Bila korban kan kita sembelih lembu kan. Yang ada sijil ayam. Aku hari tu baru ayam lah. Jadi kan tu dia tak yakin tu. Dia tak yakin tu. Kat situ. Bermakna kita akan masuk lebih dalam lagi kalau untuk penyembelihan halal ni ke haiwan yang besar, untuk korban yang besar. Saya ingat yang ini nanti mana payahlah kena sediakan lembu. InsyaAllah saya ingat tak ada masalah. Boleh. Belum boleh. Saya ingat kita nanti kita usahakan, kita rancang baik-baik dengan ni beberapa agensi lah kan. Mana kita dengan jawatan haiwan, kita dengan jawatan agama. Jadi nanti kita akan bagi kemahiran. And saya pernah pergi lawat tempat pusat penyembelihan di Australia tu. Tahu tak dia punya lembu berapa, dia punya setiap ekor tu berapa dia punya berat? Itu 500. 500 tu kecil tu. 3 tan atasnya. 1,000 kilo. Satu tan punya tu. Lembu dia. Bayangkan lembu tu 1,000 tan. 1,000 kilo 1 tan tu punya besar macam kereta. Yalah. Macam mana dia nak sembelih? Dia punya leher tu. Besar. Kira macam tong dalam Macam kita kat sini. Kalau lembu 300 kilo pun kita rasa dah besar kan? Dah besar. Ini 1,000 kilo. Besar, dia memang besar. Tapi itulah dia orang sembelih. Kalau kita pakai manusia, saya ingat seperti kapal. Dia punya tu, dia mesti ambil telinga. Setiap ekor yang disembelih tu dia ambil telinga dia. Saya tanya kenapa tengok, rupanya dia ada identiti lah. Dia setiap tu dia ada tag dia, lepas tu dia identiti. Nombor tag Dia tag, lepas tu dia ambil apa dia punya ni. Dan dia mesti dihantar benda tu dekat lab. Untuk uji kaji. Setiap ekor. Kesihatan lembu dan daging tu, dia punya daging, dia punya part-part semua skala daripada dia ada dia punya apa identiti tu namanya apa? Jawa cakap pengenalan. Dia pengenalan je. Semua. Maknanya daging yang dikeluarkan setiap ekor tu, katalah dia punya tu nombornya 1, semua tu nombornya 1. Macam tu. Maksudnya dia hantar lab,
nanti sebelum dia kata dia ekspor ke mana-mana, dia kena pastikan lab tu mesti dah keluarkan sijil apa setiap ekor tu. Kalau dia ada masalah ke dekat apa ke dan sebagainya. Macam tu dia, saya tengok dahsyat dia punya teknologi. Kita ingat tapi dia punya teknologi tinggi. Ini TVET lah kena ada. Kan kita ni tapi betul. Itu kita baru cerita daripada segi haiwan apa tu? Penyembelihan. Kan banyak lagi kemahiran tu daripada sudut-sudut. Dia semua kemahiran yang kita maknanya kena dorong lah benda tu kan. Kita bayangkan kalau semua orang ada kemahiran tu, yang lembu, yang tanaman, yang apa pula. Kalau perempuan suka apa? Make-up apa semua. Dia sebenarnya apa pun, bila saya tengok saya pergi beberapa tempat tu, dia mesti ada. Dulu kita kan belajar sains ni kita tak tahu. Alah gua campur-campur jadi apa. Ini meletup, ini keluar asap, ini keluar apa? Bau. Tetapi sebenarnya sains ni penting. Sains ni sangat penting. Maksudnya bila katalah daging, saya ambil contoh, kita balik kepada daging tu. Daging tu kalau dibiarkan di dalam keadaan cuaca di berjaya iklim apa, dia akan jadi macam mana? Itu kajian tu kena dibuat. Makna tempoh-tempoh tu. Itu sebenarnya kalau Australia dia kaji semua tu. Kalau dia di dalam keadaan sejuk dia jadi. Kalau dia dibiarkan dia jadi apa? Lepas ni jadi apa? Berdalam dia jadi apa? Semua tu dia ada dia punya. Kalau kita belajar sains je, ada keputusan sains lah. Itu mesti sains. Sains tu yang boleh ada rekod. Sama lah macam contoh saya tengok baca mengenai vanila. Kenapa dia hanya dipanaskan, dibuka di Hong Jawang PP waktu pukul 9 hingga 10 saja. Lepas tu kena tutup. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia mengeluarkan pada tempoh itu dia akan macam mengeluarkan harum yang wangi. Betul-betul lah. Maknanya cahaya matahari tu kandungan dia punya cahaya tu mengandungi apa, dia menjadi kesan dia tu. Kita tak tahu sama ada cahaya ataupun suasana. Cahaya, suhu itu yang menyebabkan dia kekeringan ke apa. 9 hingga 10 je, lepas tu ditutup masuk. Esok buat yang sama 9 10. Dia kata mendapatkan haruman yang mananya kualitinya. Kualiti. Macam ni lah sawah padi. Kalau orang tu pengalaman berpuluh-puluh tahun tapi tak ada ilmu pun tak boleh. Bila racun tu dia nak racun satu-satu jenis rumput. Tapi dia nak sekali, nak jimatkan apa kos kata dia. Itu. Sekali lah. Mana kalau 3 kali, kalau 50 drone dah 150. Dia hentam lah, ni rumput ni dia campur. Bila dia pop aja rumput nak mati, salahkan drone. Asal kau racun tak mati? Jadi bila 3 bahan dicampur sekali, dia kesannya lain. Neutral. Jadi baju Habis. lah. Tak tahulah jadi apa. Kata balik kepada itulah TVET. Harap okeylah. kerajaan boleh cepatkan benda ni. Jadi kita tanpa tangguh-tangguh kita boleh offer pada golongan anak-anak muda lah. Harap nak tahu mengisi benda-benda ni lah. Boleh insya-Allah nanti kita duduk baik-baik. InsyaAllah saya pun sejak lagi ni ada satu pertemuan tapi itu berkaitan dengan koperasi yang nak ekspor barang-barang ke luar negara. Dia macam ni sebab masa koperasi ni dia ada dia punya undang-undang agak pelik sikit sebab berkaitan pelaburan dan sebagainya dia agak terhad sikit. Jadi itulah sebab-sebab sikit. Tapi insyaAllah Amri Intan program TVET ni Intan nanti kita juga ada wanita sikit apa-apa yang berkaitan nanti kita usahakan sama. Okey, sekali lagi saya dah pergi. Terima kasih banyak. Tu ya. Selamat bertemu lagi puasa. Selamat Hari Raya. Bulan Syawal nanti saya sebut Syawal. Puasa. Terima kasihlah tahniah hari ini Sri Tiram buat program yang baik.